Selamat malam, salam sejahtera. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai semua orang tahu. Malam ini setelah dikecam begitu teruk, diserang bertubi-tubi, akhirnya Najib buka mulut tentang skandal kapal perang LCS yang tak siap-siap bernilai Rm9 billion. Akhirnya Najib mengatakan, LCS salah saya, tunjuk bukti, saya campur tangan atau ambil duit, kata Najib. Wow, ini jawaban Najib yang amat mengejutkan kita semua. Tetapi saya teringat kepada isu di mana Najib pernah juga menyerang Tun Mahathir berkaitan dengan isu aku tak berapa ingat lagi, tetapi waktu itu Najib mengaitkan Tun Mahathir dengan satu perkara. Kalau tak silap dia menerima wang daripada UKSB, Ultra Kirana Sdn Bhd, yang membabitkan dalam perbicaraan rasuah dan pengubahan wang haram Zaid Hamidi di Mahkamah Tinggi, yang telah mengaitkan Tun Mahathir dengan menerima dana politik melalui anak saudaranya. Tetapi Mahathir pernah berkata, tunjuk bukti, tiada duit masuk dalam akaun saya, kata Tun Mahathir dalam penafian tersebut. Dan hari ini akhirnya Najib pula guna alasan yang sama, LCS salah saya, tunjuk bukti, saya campur tangan atau ambil duit, kata Najib. Jadi rupa-rupanya, nampaknya Najib tidak mempersia-siakan alasan yang pernah digunakan oleh Tun Mahathir untuk menjawab persoalan Najib. Akhirnya Najib pakai balik, guna balik alasan senjata Tun Mahathir. Hebat kan? Mesti hebat punya. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Najib? Bekas Perdana Menteri ini mengatakan mereka yang menyalahkannya atas kegagalan pemerolehan kapal tempur pesisir LCS perlu menunjukkan bukti bahwa dia campur tangan dalam reka bentuk kapal berkenan dan mengambil wang daripada projek itu. Sila tunjukkan kepada saya bukti bahwa Najib pernah campur tangan dalam menukar jenis kapal dari Sigma kepada Gowin, atau Najib pernah mengambil wang daripada projek ini, kata Najib dalam catatan di Facebook. Aku teringat satu ketika dahulu tentang kes 1MDB. Dalam kes 1MDB tersebut juga pernah ada wara-wara tiada bukti, tiada kes dan sebagainya. Dia minta bukti dan sebagainya, dan akhirnya ada satu ketika Najib dibersihkan dalam kes 1MDB. Tetapi akhirnya sekarang ini nampaknya bukan saja ada kes prima facie, tetapi yang lebih teruk lagi dalam kes SRC Internasional, Najib kini dalam rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan apabila dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, denda 210 juta. Yang pada asalnya tiada kes, tetapi akhirnya dijatuhkan hukuman penjara pula. Adakah ini juga sama dengan Gowin? Kita tidak tahu, kita tunggulah nanti. Seperti yang dikatakan oleh SPRM bahwa akan ada beberapa orang individu yang bakal didakwa tetapi sedang menunggu keputusan daripada pejabat peguam negara. Memandangkan projek LCS dianugerahkan kepada BNS semasa Najib menjadi Perdana Menteri, beberapa ahli parlimen pembangkang berkata ahli parlimen pekan itu perlu bertanggung jawab di atas kegagalan projek itu dan bukannya cuba menyalahkan orang lain, kata mereka. Sebelum ini juga dalam satu laporan yang baru saya baca secara sepintas lalu tadi, Lim Kit Siang mengatakan kepada Najib, jangan cuba salahkan orang lain dalam isu kes skandal LCS ini. Ia berlaku selepas Najib cuba mengaitkan bekas Perdana Menteri pula, iaitu Dr. Mahathir Mohamad dengan BNS yang terpaksa menggunakan sebahagian daripada pembiayaan untuk LCS bagi membayar hutang lapuk daripada projek kapal perang generasi baru NGPV. Dalam isu ini semalam telah diulas oleh Mat Sabu dan juga seorang lagi ahli parlimen daripada DAP. Mereka mengatakan bahwa sekiranya wang yang digunakan, wang LCS digunakan untuk membayar
hutang lapuk dalam projek NGPV ini bermakna telah berlaku penyelewengan dan telah berlaku salah guna kuasa sehingga wang yang sepatutnya digunakan untuk menyiapkan kapal perang LCS itu telah disalahguna untuk membayar pula hutang lapuk, dan mereka kata ini boleh dikenakan satu tindakan sivil dalam satu section yang aku tak berapa ingat lagi lah, kamu carilah nanti. Dalam Malaysia kini ada laporannya. Laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada 4 Ogos mendedahkan masalah yang membawa kepada kegagalan perolehan LCS. Salah satu isu yang dibangkitkan ialah sebahagian daripada pembayaran yang dibuat oleh kerajaan untuk LCS digunakan BNS untuk menyelesaikan hutang lapuk NGPV. Laporan PAC juga menyatakan bahawa Kementerian Pertahanan menukar reka bentuk kapal LCS daripada jenis Sigma kepada Gowin yang bercanggah dengan kehendak TLDM. Kapal kelas Sigma ialah kapal tempur yang direka oleh Syarikat Kapal Laut Belanda. Damen manakala kapal peronda Gowin direka oleh firma pertahanan Perancis di CNS yang kini dikenali sebagai Naval Group. Dalam kenyataannya hari ini, Najib secara sinis berkata, dia akan berhenti menyalahkan kegagalan projek LCS kepada pihak lain selagi PH dapat menjawab beberapa soalan. Apa soalan dia? Dia sekali lagi mendakwa kelewatan pembinaan kapal LCS itu berpunca daripada pentadbiran PH sebelum ini dan meminta Pakatan Pembangkang menjawab perkara itu. Dakwaan tersebut sebelum ini telah dijawab oleh bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan timbalannya ketika itu Liu Chintong. Kenapa PH berdiam diri? Najib juga mempersoalkan mengapa PH mendiamkan diri dalam isu tersebut sedangkan tarikh akhir penghantaran pada April 2019 untuk LCS telah terlepas. Dia mempersoalkan apakah yang dilakukan PH untuk menyelesaikan kelewatan tersebut pada masa itu. Kenapa sekarang sebelum PRU15 kamu semua menjadikan isu kelewatan penghantaran projek yang dihentikan semasa kamu dalam kerajaan sebagai isu utama soalnya? Najib juga berkata, Muhammad dan Liu sebelum ini mengatakan BNS kehabisan dana untuk meneruskan projek itu, namun dia mempersoalkan apakah yang dilakukan kerajaan PH ketika itu untuk membantu syarikat berkenan. Berapa banyak dana atau jaminan pinjaman yang diberikan oleh kerajaan PH kepada Bosted untuk memastikan kontrak strategik nasional itu disambung dan diteruskan soalnya. Selain itu, dia menegaskan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT adalah pemegang saham utama Bosted Holdings Sdn Bhd. Salah satu matlamat strategik projek LCS juga adalah untuk membina keupayaan negara bagi membina dan menyelenggara kapal tentera laut, kata Najib. Katanya lagi, jalan lain yang ada adalah dengan membeli kapal yang dibina di luar negara. Tetapi dia mempersoalkan apakah Malaysia hanya mampu sebagai sekadar pelanggan. Dalam pada itu, Najib juga membidas projek kontroversi terowong bawah laut di Pulau Pinang bernilai RM6.3 bilion ketika pengurusi kebangsaan DAP Lim Guan Eng menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Najib berkata dia boleh menunjukkan gambar kapal LCS dalam pelbagai peringkat pembinaan, tetapi mempersoalkan di manakah gambar pembinaan terowong tersebut. Tidakkah kamu mahu membantu PAC untuk ini juga, sindirnya. Itulah dia. Apa jawapan Najib apabila beliau dikaitkan dengan skandal kapal perang LCS ini? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.